Macam ada satu kisah yang disampaikan, kisah Sa'labah tu. Sa'labah yang bolo kambing tu. Kan? Dia janji kalau dia senang kaya dia nak tolong orang miskin, tapi sampai masuk tak tolong. Berapa ramai orang macam tu? Aku nak kaya, besok aku nak tolong orang susah, nak tolong orang ni. Bila kaya lupa, dia siap jijik tengok orang miskin. Tolonglah jauh-jauh sikit, tolonglah. Oh mak. Wah, dia dulu pun miskin juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi, bahagia Datuk Wan Kadri, Datuk Nasharuddin, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Alhamdulillah. Jadi bukan senang nak datang kan? Bila dah dapat datang tu makna Allah pilih kita ni supaya mudah datang. Allah lorongkan kita mudah datang. Ada orang dia datang pun dia salah masjid pun. Dia ingatlah bukan masjid ni ke, masjid Rompin ke, masjid Bandar Lama. Dia dah terconfuse kan, confuse. Tapi tak apalah, rezeki kita datang malam ni dapat tengok Samsul Debat depan-depan kan. Saya dah ceramah 2 kali dah kat Rompin ni, tapi semua tepi laut, tak apa hal dan dah atas pentas kan, geng-geng motor lah apalah macam-macam kan kat Rompin. Tapi alhamdulillah bapak masuk masjid kat Rompin ni. Alhamdulillah. Jadi malam ni nak cerita tentang bahagia. Nak cerita tentang bahagia. Sebab bahagia ni benda mudah ya, benda mudah. Tapi bahagia ni ada macam-macam. Kalau tengok manusia ni nak bagi tahu tentang bahagia ni dari segi ahli falsafah seluruh dunia pun tak jumpa jawapan dia. Makna kata falsafah bahagia ni kadang diukur macam-macam. Ada orang ukur dengan harta, duit banyak. Aku ada duit banyak tentu aku bahagia. Sudah dia kaya pun tak bahagia ke? Aku dapat jawatan tinggi aku akan bahagia. Tengok jawatan ni ada lagi tinggi lagi jawatan, ada lagi tinggi lagi, dia tinggi lagi, dia tinggi lagi, sudah tak ya bahagia. Lagi tinggi pangkat, lagi banyak kerja. Orang Malaysia ni pula pelik perangai ni. Kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tu orang gitu. Kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Tu kalau boleh lah. Kan? Tu sebabnya dia cukup tertarik dengan pelaburan skim cepat kaya tu. Melabur 1,000 je seminggu dapat 20,000 macam tu ya kan. Kita pun keluar lah kan orang kita dalam dah ramai kau nak tipu lah. Macam tu juga dia kan. Macam tu. Kemudian begitu juga pasangan. Ada orang cakap kalau aku dapat kahwin bahagia. Rupa dapat kahwin pun balo pun. Dapat bini penyakit pun tu kan. Bini pula jenis lepasan apa ni rekrut angkatan tentera punya contoh lah contoh. Dia pula jenis kerja kampung asyik-asyik berkawat hari-hari kan contohlah kan. Dapat suami pemalih pula tu contoh. Jadi bahagia tu macam mana? Jadi pada menurut pelbagai ahli falsafah maka dia agak sukar dan tak pernah menemui jawapan yang tepat tentang bahagia. Maknanya sebab apa tak jumpa? Sebab dia dasarkan kebahagiaan tu keduniaan semata-mata. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Saya ulang balik. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Makna kata sementara, jawatan sementara sampai masa pencen. Kan? Duit banyak sampai masa habis. Kan? Ada orang tu aku dapat duit ke DSP tu, aku tak payah fikir apa lagi dah tu. Aku dah cek dalam bank tinggal 500,000. Okey, tak payah fikir lagi dah. 2 minggu lepas dia pencen, pegang senapang depan bank.
Jadi jaga dia. Hari tu kau cakap cukup. Sebab apa? Buat anak minta lah, anak nak kahwin minta dengan dia, anak nak beli ni bagi, kita lah bagi. Sudah tak ada, tak cukup. Tak cukup. Tapi itu Nabi dah pesan lah. Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Settle. Macam tu je, kan? Tapi apa juga dalam dunia ni, duit ke, kereta ke, rumah ke, benda-benda dunia boleh juga dijadikan sebagai target, tetapi jangan sampai menyebabkan kita leka dan lalai. Contoh anak kita nak berjaya, nak ingat nak belajar sampai peringkat universiti, baguslah, kan? Tapi jangan lupa pada Allah, pesan pada anak kita. Itu sebab pergi bandar tu pesan ke anak-anak kita, pergi belajar kat sana, ingat jangan tinggal solat. Orang tu dulu tu ya pesannya, tak ada pesan nanti kat sana nanti apa. Yang dia pesan jangan tinggal solat. Kan? Lepas tu bagi duit pun sendiri ingat. Kan? Awak tu orang susah. Kan? Awak tu orang susah, jadi ingat. Jadi makna kata kalau kita tengok menurut kajian manusia, ni bukan kata cerita Islam lagi ni. Menurut kajian manusia, kebahagiaan itu ada 5. Pertama, keperluan fizikal dia. Fizikal dia, bahagia tu kayak fizikal, tubuh badan dia. Dia nak tengok dia sihat, dia nak apa. Tapi tuan-tuan jangan cakap ada orang exercise hari-hari, jogging daripada Rompin sampai ke Mersing. Gila betul. Itu bukan jogging tu. Kan itu sampai sana dah tak rupa orang dah orang tu kan, macam itulah kan. Tapi sebab apa? Dia nak kesihatan. Kan? Kadang-kadang dia sebab apa, bila dia sihat dia rasa tu bahagia. Kadang-kadang sampai takut nak makan. Kan? Macam saya lah, orang tahu, dah naik badan, nak macam mana tuan-tuan? Kek Rompin makan sedap. Kan? Nak macam mana? Saya kat sini, saya akan berada di Kuala Lumpur ni selama 2 minggu lebih. Sebab ada satu projek dengan TV Al-Hijrah, iaitu kita membaiki rumah-rumah asnaf. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya kelibat, saya dekat bank ke, kat kedai makan tu, itu bukan bayangan tu dah. Memang Samsul Debat tu. Tuan-tuan jangan, iya ke tak, iya ke tidak kan, kan? Jadi memang saya, sebab kita projek ni nanti tuan-tuan boleh mula tengok rancangan ni di TV Al-Hijrah mulai 25 hari bulan Januari. Iaitu kita membaiki rumah orang miskin ni, yang mana asnaf ni kadang kesian, kadang bukannya kata kita buat rumah baru, rumah tu kita repair. Kadang jamban pun Allah Akbar, nengok pun tak selera. Jadi kena betulkan, buat setiap rumah bumbung. Ada satu rumah tu kita pergi di Negeri Sembilan, dia 4 beradik. Yang bongsu tu tak kahwin sebab bila 2 kakak dengan satu abangnya, tiga skizofrenia, sakit mental. Kalau panas terik, dia pakai zinc kan, panas terik terbeliak mata kakak dia tu, sakit. Jadi kita pasang shilling, kita buat pemegang untuk OKU, kita buat bilik air tu, kita letakkan tile macam tu lah. Bajet tak adalah banyak mana tuan-tuan, tapi lebih kurang dalam 25,000 satu episod, satu rumah. Bukan bayar cat host tau, tu bayar repair rumah. Tuan-tuan jangan bawa fitnah tu kan. Ni saya kena cover siap-siap ni kan. Jadi makna kata kita buat tu, sebabnya kalau adalah masjid-masjid mana orang-orang perseorangan yang dengar ni, kita ada 2 rumah di Kuala Lumpur ni, di Rompin ni kan, ada 2 rumah. Ada 2 rumah. Jadi kalau siapa yang berhasrat nak menyumbang, kita syorkan boleh sumbang. Kita akan ambil lah sikit gambar video kan, mana sumbang, bagi katil, nak bagi apa, jangan bagi barang boreh tu, dah ramai orang bagi dah kan. Saya target rumah ibu tunggal tu laju orang bagi, saya target macam tu lah. Yang dekat rumah satu lagi tu tak berapa tunggal benar, dia lelaki, jadi mungkin tak berapa ramai benar lah. Tapi kalau boleh bagilah tuan-tuan. Ada satu rumah kat Kuala Kangsar kita buat, alhamdulillah rezeki, dia orang susah. Ada yang pakai bagi pasang sponsor 3 getah satu rumah. Ada yang sponsor isteri dia sakit kecil manis, bagi katil yang sesuai, yang boleh tegak, boleh adjust tu kan. Macam tu lah. Anak dara dia selama ni tak ada bilik, kita buatkan bilik satu, tidak tidur bawah tangga. Orang lain lalu lalang nampak anak dara tidur, buatkan satu bilik untuk dia. Alhamdulillah
Dia ada beberapa rumah, ada satu episod tu saya tak nak cerita, tuan-tuan kena tengok sendiri. Saya kata tang susah tu bukan salah kita, tang miskin tu bukan salah kita, tapi kalau bab pengotor tu memang salah kita. Ada beberapa rumah tu yang kita kesan kebersihan tak jaga. Ada satu rumah tu duduk dalam sawang, tuan-tuan. Sawang, ngelak-ngelak sawangnya dah lalu. Saya punya tak tahan, saya tanyalah, ni bola ke labah-labah ni, saya kata. Macam tu lah saya tanyakan. Jadi kita dulu pun susah juga, tuan-tuan kan. Kita dulu pun susah, duduk kampung juga kan. Tapi bab kebersihan mak ayah itu pantang betul tu kan. Ni contoh lah. Nak tahu tentang selanjutnya, pastikan anda menontonnya mulai 25 Januari jam 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Macam dalam TV je kan. Okey, sambung. Jadi makna fizikal. Makna fizikal ni yang nampak. Kereta dia nak, bila mula-mula dia nak kereta tapi tak pernah puas tu. Daripada nak jalan kaki, naik basikal. Cantik basikal ni bang. Bang, naik motor lagi best. Nampak? Dah naik motor, fizikal dia nampak apa? Bang, itu Proton tu lawa pula. Proton nak ke tu? Nak pula X50 sekarang. Kan? Bang berkilat bang. Belilah Proton. Tengok orang tu beli Jeep pula. Wah, tak boleh jadi ni. Beli Jeep, orang tu dah beli apa? Beli yang jenis yang besar, apa nama? Hummer. Hummer. Kan? Lepas itu beli pula. Dah tak perhati, berlawan pula. Beli bas. Bayar punya teruk, tuan-tuan. Beli bas. Bas tu pula dah ubah suai, buat bilik, buat apa semua. Iya. Kan? Sekarang bas bukan kata cerita macam dulu bas ni. Dia boleh buat dapur, dia boleh buat bilik air yang selesa, dia buat betul-betul. Sudah tak ada rumah orang tu. Tak ada rumah berjalan ni. Ada orang share kat dalam media sosial baru ni kan. Van tu dia ubah suai jadi katil lah, apalah semua tempat jadi. Memang dia tak nak duduk rumah, tuan-tuan. Kalau hantar surat memang tak sampai. Merayau main kerja hari kan, dah tak ada kerja kan. Itulah tuan-tuan, jangan ikut benar orang putih tu kan. Yang keduanya, semua orang nak ketenangan, nak keamanan diri, dia nak kenyamanan, nak keselesaan. Semua nak macam tu, nak selesa. Rumah nak basah lagi, basah nak basah lagi kan. Macam itulah. Itulah dia manusia kan. Berlumba-lumba. Dulu masa kita duduk kat Rompin, masa awal-awal orang duduk kat Rompin ni, dia nampak ada satu rumah basah. Aku besok ada duit, aku nak buat rumah basah macam tu. Betul tak? Pernah tak rasa macam tu? Pernah kan? Tapi tiba-tiba hari ni peduli pun tidak rumah tu, sebab berlambak rumah basah dah hari ni. Semua lawa. Sampaikan dah terlebih pula buat homestay. Saya tengok berlambak homestay kat Rompin ni kan. Saya pun tengah cari homestay ni. Macam tu. Itu yang sebenarnya nak beritahu kan. Jadi nak selesa lagi. Rumah nak besar, kereta nak besar, duit nak banyak. Pada dia ada duit banyak, lega kan. Pada dia nak bagi itu banyak, macam-macam dia fikir. Lalu je tabung dia baru ingat, alamak dalam poket dia RM10. Ni kalau aku bagi ke orang ni, tak boleh. Ni nak balon roti canai Rompin apa ni kan. Tadi saya poin lah, tadi orang cakap sadap, sampai-sampai dia diangkit, dia terlangkup di meja dah habis dah tutup rupanya. Dia malam tak buka yang depan tu, orang cakap sadap tu tak buka malam. Tak apalah, tak ada rezeki lah kan. Macam tu lah. Jadi mana kata orang ni dia fikir pasal duit untuk dia. Tapi kalau orang tu fikirlah akhirat, macam mana bab sedekah, tuan-tuan sedekah. Ramai orang nanti bila masuk dalam kubur dia terkejut, apa pula selesa kubur ni? Contoh. Ni salah seorang lah, bukan semua macam tu. Selesa pula. Tak adalah besar banyak tapi selesa. Ni sebab apa ni? Sebab dulu kau ikhlas sedekah RM1. Sedekah RM1 macam ni punya selesa. Kalau aku tahu aku bagi semua duit aku dulu. Kan? Tapi dah terlambat. Baik macam mana kan? Kan tuan-tuan, macam mana pun lah kita buat, kita takkan jadi lagi baik kan? Maksudnya macam mana pun kita buat takkan jadi lagi baik pada Rasulullah sedekah sampai Rasulullah tak ada apa-apa. Kita sedekah fikir balance tinggal berapa. Betul tak? Bukan cakap orang lain ni nak termasuk yang bercakap ni. Betul tak? Kita kan tinggal berapa pula aku pun nak minum kat ni. Betul tak? Kita akan fikir macam tu kan. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa-apa, bayangkan tu. Nabi sanggup berlapar lah kira kan. Tapi kita tak. Duit kalau tak ada dalam bank. Ada orang tu, ya Allah. Contoh ni contoh. Tiba-tiba Datuk Wan Kadri baik pengumuman. Ni contoh aja, bukan betul-betul. Tuan-tuan jangan tuntut kat dia, ni contoh.
Datuk Wan umumkan, malam ni siapa yang datang, tolong tinggalkan nama dengan nombor akaun. Asalah ni, tinggalkan je. Rupanya sebelum pukul 12 malam ni, dia bank in setiap seorang 500,000 macam. Ni contoh tau, jangan beryoyo mana, jangan pergi jumpa lah Datuk Wan apa ni. Ni contoh ya. Mana tahu dia terlebih pula duit dia bagi terang 500,000. Yang pesawah berhenti dah dia kerja sawah tu. Yang kerja nelayan tak jadi tangkap ikan lah, apa barang tu. Contoh. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Tapi ada setengah orang garu kepala macam ni. Aduh, pahal bang, duit dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh orang tu, saya cakap. Sebab dalam bank, dia dah biasa ada 100 juta dalam bank. Bila tinggal 10 juta, dia rasa tengah susah. Wahal tak sempat belanja pun tuan-tuan. Kalau fikir balik semua tak sempat belanja. Tu sebab kalau kita tengok di Seremban, ada orang sumbangkan nak bina masjid. Satu masjid tu 50 juta. Satu masjid tu 100 juta. Tanah sahaja dia beli 6.5 juta. Dahsyat tak orang tu? Dahsyat lah. Boleh bagi 1 juta untuk bina masjid. Malahan yang paling dahsyat sekali, dia siap buat satu tapak. Dia kata buat satu petak dalam masjid tu. Nanti petak dekat tepi masjid, ada satu ruang tu. Dia kata aku mati besok situ tanam. Macam pengusi khairat kematian kat sini pun tak booking lubang kubur. Kan? Betul tak? Ni cerita betul. Dia booking. Itu tampik dia mengingat. Dan Nabi sebut apa? Orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Dia keluar duit 1 juta sebab dia dah mula rasa kelazatan bersedekah. Jadi rasa selesa, rasa tenang. Tak pernah lagi orang sedekah di susah hati. Aduh, banyak betul aku sedekah tadi. Melainkan orang silap sedekah. Lalu tabung, zap, dia ingat RM1, tertukar dengan 100, tinggal dalam paket RM1. Itu memang susah hati. Sebab dia tak ada niat sedekah, matilah. Aduh, macam mana lah ni, macam mana tengok RM1, tak jaga orang. RM1 mana 100, dia tengok tabung mana. Sanggup dia jumpa dengan imam tu. Mam, minta maaf, mam. Ganggu masa imam, apa hal itu? Sedialah. Saya tersilap sedekah tadi. Tergamak cakap tu. Tersilap sedekah 100. Kan? Itulah kalau boleh minta jasa baik pihak masjid pulangkan balik. Pulang balik. Apa kegilo silap sedekah tuan. Bagi sedekah 100, insya-Allah ikhlas kita punya. Kita bagi RM1, 100 simpan, 100 belum tentu kita punya. Keluarnya ke depan depan, boom, tayar bocor. Kodai tayar punya RM20. Tiap tampal. Kena RM15 ni. Pap, jalan bang, jangan lupa bang, beli ni bang, topung dah habis, ni dah habis. Pap, singgah pula pasar raya tu. Beli pula. Habis lagi RM30, dah RM50. Pap, orang tahan. Weh, kau hutang aku itu RM20 lumayan lagi. Pap, ada RM20. Tinggal RM30. Jalan. Aduh, panih pula berhenti kau dah minum. Takkan tak belanja. Belanja kira-kira RM30. So habis saya tu. Sudah yang kita punya RM1 tadi. Nampak tak? Itulah keadaan ni kita. Kan? Kemudian yang ketiga, manusia ni diukur kebahagiaannya. Ni menurut ahli falsafah, bukan dari Islam ni. Diukur cinta dan kasih sayang. Dia rasa dengan bercinta dia bahagia. Dia rasa macam tu. Belum tentu lagi. Cinta dengan manusia ni belum tentu lagi bahagia. Bercinta dengan manusia hanya boleh capai bahagia tu kalau niat dalam hati tu kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kan kita tahu kan, ada 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah akhirat besok, yang mana tak ada naungan selainnya. Yang pertama siapa? Yang pertama pemimpin yang adil. Pemimpin ni semua tuan-tuan, bukan kata Perdana Menteri Wakil Rakyat, dia termasuk juga pemimpin keluarga. Pemimpin yang adil. Yang kedua, siapa kata dia? Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang yang hatinya terpaut pada masjid. Mesti nak pergi masjid. Dia pergi Singapura, pergi Selangor, pergi Johor, mesti tanya masjid ke masjid. Nak pergi masjid ke? Semayang mesti kat masjid. Yang keempat, bertemu
Orang kata bercinta, berkasih sayang, niat kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak oleh perempuan yang cantik dan kaya untuk berzina, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna bila perempuan cantik kaya maka perempuan buruk dan miskin boleh. Faham tak? Makna dia tolak. Kalau lawa dan kaya pun dia tolak, ini kan pula buruk, lagi tak selera, macam itulah. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Ada tak tahu? Maknanya menyembunyikan, berahsiakan sumbangannya. Tu yang saya cerita tadi, orang yang sumbang masjid tadi, bayar 100 juta tadi, dia tak nak orang tahu, tapi orang tahu juga. Dan begitu juga yang ketujuh. Yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian tapi basah pipi dengan air mata kerana Allah. Ini orang ni dapat naungan insya-Allah. Tu cerita tadi. Yang cerita tadi kasih sayang tadi. Niat kerana Allah. Nak kahwin. Cuba tanya budak-budak yang kahwin tu, yang BBNU tu, budak baru nak up tu, cuba tanya. Kan? Imam tanya, kenapa kau nak kahwin ni baik je? Apa pasal kau nak kahwin? Imam Negeri Sembilan ramai tanya dia. Tanya dulu. Kau nak kahwin bahal? Dia cakap. Interview. Yalah mam. Mak bising betul. Mak bising. Masa bila mak tak bising, dia cakap. Orang perempuan masa bila tak bising. Situ yang dia buat tutup tu. Orang perempuan belakang tu. Gurau ya. Yang marah ya. Tak. Mak memang bising saja. Mak tu memang jenis tu. Loudspeaker. Bila kau nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila dah beranak kan? Perempuan yang nak kau. Bila anak lelaki ni? La ilaha illallah. Dapat anak lelaki, beranak kau jaga. Dah beranak pun salah. Macam tu. Dia memang macam tu orang tua. Tapi kita faham dia sayang, dia ambil borek kita. Kan ramai warna kan takut. Kan tak ada orang sikit warna anak kau kan tak meriah. Macam-macam lah. Orang tua biasalah. Dia nak yang terbaik untuk anak dia. Ada kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin, mam. Tinggal saya je belum. Mak. Yang soal tu kenapa nak kahwin? Umur saya dah banyak dah, Imam. Bila lagi nak kahwin? Susah nak jumpa lelaki jawab, kenapa nak kahwin? Tadi Imam, saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasa sebab dia dah tak ada jawapan lain kan. Itulah jawapan yang dia tahu. Sampai hati abang buat saya macam ni, kenapa? Kerana Allah. Dia jawab macam tu lah kan. Tapi jangan risaulah, belum tentu lapih lagi tau, belum tentu lulus kan. Kemudian begitu juga orang tu dia nak bahagia tu apa? Dihargai oleh orang. Bila bekerja, nampak orang naik pangkat, dia sakit hati, tak bahagia dia. Dia nak dia rasa dia dihargai dengan naik pangkat dia tu. Dapat anugerah pekerja terbaik, anugerah pekerja contoh, anugerah pekerja cemerlang kan, anugerah perkhidmatan cemerlang dalam sektor kerajaan. Kenapa dia dapat? Kenapa dia dapat? Kenapa aku tak dapat? Pada dia tu tak bahagia. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya dalam diri kita ni adalah apa yang kita rasa membahagiakan kita tu, kita kena betulkan setting tu balik, baru kita bahagia. Mak ayah kita dulu apa pun tak ada, makan malam tikar mengkuang bersela ramai-ramai, tak ada pun sibuk. Lutut tak tahan, tak ada sibuk. Tapi yang paling penting sekali, sibuk-sibuk mak ayah dulu, macam mana pun makan malam mesti makan sama. Betul tak kan? Malam mesti makan sama. Garang macam mana pun ayah tu makan sama-sama. Yang anak lelaki pula sibuk nak duduk sebelah ayah, berebut nak makan mesti duduk sebelah ayah. Konon dia paling rapat dengan ayah dia. Berebut paha. Yang abang-abang dapat paha, abang dua lagi dapat kepak, sudahnya yang lain dapat isi. Marah. Betul tak? Sekarang dah tak ada hal. Pergi pasar raya tu paha je jual. Yang satu nak jual kepak dah tak ada kerja. Kesian kudung ayam kan. Tapi makna kata itulah dia hari ni. Zaman dah berubah. Dan begitu juga yang kelima, keperluan tertinggi adalah apabila manusia dia rasa dapat menunjukkan potensi dia yang paling hebat sekali. Dia rasa dia nak jadi orang yang paling hebat, orang yang paling terbaik, orang yang paling ini. Dia nak pengiktirafan.
Wah, kalau dia dalam bidang agama tu, kalau ada yang tak betul, yang tersosek sikit tu, dia nak rasa dia tu paling tinggi lah martabat, macam tu lah dia rasa. Wahal tak ada orang, kalau dari segi Islam ni tidak begitu. Kita tengok Imam Hanafi, dia bawa barang ke pasar, orang berebut nak tolong angkat barang dia. Wahai Imam Hanafi, bagi kami angkat barang kamu. Tak apalah, tak apa, kenapa kamu biaya nak tolong angkat barang aku? Kamu ni orang hebat, tentu kami nak tolong. Menangis Imam Hanafi. Imam Hanafi kata apa? Sesungguhnya aku ni bukan hebat, aku ni kelihatan hebat sebab Allah sembunyikan aib aku daripada orang lain. Betul atau tidak? Janganlah nak cerita. Datuk Wan Kadri ni pun ceritanya, apa bondo dia tak baik masa muda tu. Cakap, saya pun sama, kita semua masa dulu mana dusun tak curi buah, cakap. Dulu mana sekolah yang tak ponteng mengaji, pernah tak ponteng mengaji? Pernah. Kan? Semua pernah buat perangai dulu. Cuma tinggal lagi jangan dibangga-banggakan pula. Jangan cerita dengan anak kita, abah dulu mana perempuan dalam kampung ni abah tak bawa. Jangan cakap macam tu. Janganlah kita bangga-bangga pula kan. Pencapaian katakan. Abah dulu Romeo nombor 1 tau. Tak ada siapa boleh lawan tau. Daripada Kuala Lumpur ni sampai Tanjung Gemuk. Ini Wan Kadri tau. Contoh. Bukan nama sebenar. Contoh. Kan? Jadi makna kata tak payah nak belagak-lagak tuan-tuan. Tu sebab macam saya kan. Macam saya ni. Orang cakap Samsul Debat. Tak ada mana. Sama tuan-tuan. Bukan mengajar apa malam ni. Kongsi. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nak jadi glamour, minta lah. Susah tuan-tuan. Payah. Nak minta darah pun payah. Singgah makan pun makan. Ambil gambar boleh. Lah, menyampah dan baru nak makan. Kan? Payah tuan. Jangan kena cari kedai yang tak ramai orang. Masalah yang tak ramai orang tu tak sadap. Tu salah tu. Jadi teman-teman jangan. Anak saya sampai cakap lah. Bah, dia ni tak faham ke kita ni nak makan. Anak saya bunyi tu. Itulah dia tuan-tuan. Tapi satu je. Mintakan Allah, ya Allah berikanlah aku apa yang terbaik. Itu paling bagus. Apa yang terbaik. Jadi macam mana nak mendapatkan kebahagiaan ini dari segi Islam? Yang pertama, mensyukuri apa yang kita ada. Kita tahu sabar separuh daripada iman. Betul ke tidak? Sabar separuh daripada iman. Tapi jarang dia tanya separuh lagi apa. Bila saya ceramah kat Kuala Pilah tu ada satu masjid tu, separuh lagi apa cik? Separuh lah dia ajar separuh je. Dia kata, saya lah kena marah tu, salah tu. Orang tua-tua ni dia marah macam tu. Tanya-tanya pula, nak ngajar lah. Dia kata, okey lah. Sabar tu separuh beriman, separuh lagi syukur. Bila ada sabar, ada syukur, baru lengkap iman kita ni. Tu Nabi sebut, amat menakjubkan umatku bila diberikan ujian dia bersabar, diberikan nikmat dia bersyukur. Nabi sebut. Tapi bak dapat nikmat syukur okey lagi. Tapi kadang-kadang orang dia bagi ujian dia boleh sabar, tapi bagi senang belum tentu lagi dia boleh lulus. Macam ada satu kisah yang disampaikan, kisah Sa'labah yang bolo kambing tu. Kan? Dia janji kalau dia senang kaya dia nak tolong orang miskin, tapi sampai masa tak tolong. Berapa ramai orang macam tu? Aku nak kaya besok aku nak tolong orang susah, nak tolong orang ni. Bila kaya lupa, dia siap jijik tengok orang miskin. Ni tolonglah jauh sikit, tolonglah. Wah, dia dulu pun miskin juga. Kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kata dia dapat dari Rasulullah cerita macam mana malaikat datang kepada 3 orang manusia. Yang seorang tu pada penyakit kulit kusta, yang seorang tu ada penyakit rambut dia tak tumbuh, dia botak. Yang seorang lagi pula penyakit apa? Dia buta. Malaikat ni menjelma, jumpa dia. Sekarang ni apa kamu ni? Aku ni lah sakit ni. Ada tak apa-apa permintaan kamu? Kalau boleh biarlah kulit aku ni elok, orang semua tak adalah jijik dengan aku. Kemudian dia tanya, ada tak apa-apa yang kau nak? Kalau kau nak bela lah untuk meneruskan kehidupan kau, aku dapat unta jadilah, kata. Dapat aku meneruskan kehidupan aku. Maka dia berdoa, malaikat dia doa, sembuh dia. Elok, kulit dia cantik, handsome. Dapat dia unta 2 ekor, seekor jantan, seekor betina. Kemudian yang seorang tu pula, yang botak tu, macam mana? Kalau boleh biarlah tumbuh rambut handsome sikit dia kata. Licin betul orang tak mahu lah. Tapi siapa yang botak tu tak apalah. Kadang ada orang dia handsome dengan kebotakan itu kan. Jadi jangan tuan-tuan poning-poning kepala. Lepas tu
Dia pun doa, tumbuh rambut. Lawa betul macam model. Lepas tanya, kau nak apa tak? Aku dapat lembu 2 ekor, seekor jantan, seekor betina, jadilah. Dapat lembu. Doa, elok rambut dia, handsome. Dapat lembu 2 ekor, seekor jantan, seekor betina. Sampai yang butuh tu pula. Ada tak apa-apa yang kau nak? Itulah. Kalau ikut hati, memanglah aku nak melihat keindahan ciptaan Allah Ta'ala ni. Kalau boleh nak tengok. Lepas itu, dia kata, ada tak apa-apa binatang yang kau nak untuk kau boloh? Aku dapat kambing, jadilah. Dia pun doa, elok mata boleh nampak, dapat kambing 2 ekor. Okey, dalam beberapa tahun, kambing, unta, lembu beranak pinak ni, 3 ni. Sudah datang balik. Kali ni malaikat datang jumpa dia, kata Nabi. Dia menjelma menjadi orang yang ada penyakit macam penyakit dia dulu. Jumpa orang yang pertama, sakit kulit. Tolonglah tuan, kau ni pahal, kata. Apa masalah kau ni? Itulah tuan, dapat saya seekor unta, jadilah, dia kata. Dia nak seekor unta untuk dapat aku teruskan kehidupan aku. Minta maaf lah, ni unta ni apa, unta ni dah semua dah ada orang punya, dia kata. Lepas tu dia cakap lah, bukankah engkau dulu pernah ada sakit macam sakit aku ni dulu? Oh tak, kau salah orang. Bukankah unta ni ada Allah Ta'ala yang bagi kat kau dulu? Tak. Yang ni memang aku warisi daripada keluarga aku. Lupa diri, tuan-tuan. Sasuk yang kedua, sama juga. Yang kata yang rambut tumbuh tadi kan, dia pun datang. Aku ni dapat aku seekor lembu, kau jadi tak lagi. Minta maaf, kau salah orang. Tapi jumpa yang buta tu, dia menyamar, dia jadi buta, menjelma jadi orang buta. Boleh tak kau bantu aku? Bantu apa tu? Apa yang boleh aku bantu? Kau cakaplah, orang yang pernah buta ni cakap. Itulah, aku dapat seekor kambing, kau jadilah, aku nak boloh, mungkin aku boleh jual, mungkin dapat hasil untuk menyukai kehidupan aku. Wahai saudaraku dia, kau ambillah berapa ekor kau nak, yang penting kau boleh meneruskan kehidupan kau. Aku faham bona rasa jadi buta. Jadi dia kata, sesungguhnya engkau telah lulus dalam ujian, kau berbanding 2 orang sahabat kau lagi. Contoh cerita. Berapa ramai orang bila dia kaya dia jadi belagak, tuan-tuan, langsung tak kenalkan kawan dia. Ramai lupa dia. Nama pun dah bertukar, tuan-tuan. Kan? Tak boleh panggil lagi dah. Meon ke apa tak ada dah. Meon ke Maon ke tak ada. Mesti nama penuh. Contohlah kan. Macam Samsul Debat kan. Kat kampung mak saya semua panggil Acoy ya. Acoy, mak abah saya semua panggil Acoy. Tadi saudara-saudara panggil Acoy. Ada yang Syam, tak ada. Adalah 2-3 orang. Ada perempuan yang ngado tu Abang Am, tu lagi ngado lah. Goli lah dengar kan. Dan Moses Samsul ambil dipotong-potong kan tu. Macam tu kan. Tapi sekarang ni ramai panggil SD dia. SD. Itu sebabnya saya tak ramai, jangan panggil saya Ustaz Samsul Debat. USD mahal. Takut tak boleh bayar dia. Biar dia SSD, Saudara Samsul Debat. Kan? Tu kat dalam poster banner tu, kalau yang tanya saya kata letak Saudara Samsul Debat sana. Kan? Macam tu syukur dengan apa yang ada, tuan-tuan. Tu yang antara ciri orang bertakwa. Saya baru ceramah tentang takwa malam tadi. Salah satu ciri orang bertakwa adalah qanaah, berpada dengan yang ada. Tuhan bagi ini, alhamdulillah. Tuhan bagi ini, alhamdulillah. Kalau tidak, tak habis, tuan-tuan. Naik kapal terbang, tanyalah naik kapal terbang. Ya. Saya pernah naik kapal terbang pergi Kelantan. Daripada Somban pergi Kelantan. Ya Allah, tergantuk-gantuk kepala tu, tak sampai lagi, tuan-tuan. Tapi bila naik kapal terbang, seorang duduk sebelah saya tu boleh cakap lah. Kecil kapal terbang ni. Saya kata, bang, kalau nak besar bang, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang. Besar lah. Kau orang buat nak kan. Syukur naik kapal terbang 1 jam dah sampai Kota Baru. Orang naik bas 8-9 jam sebelum ada LPT dulu lah. 8-9 jam siap berhenti bila tu. Pernah sekali saya naik pada Shah Alam 7 jam berhenti sekali, itu pun reba ya koncing, gila terdio ya koncing, orang lain tak koncing. Dia koncing turun, dia naik sambung balik. Mampu orang menahan, tak kapit-kapit naik sampai Terengganu. Kan? Itulah dia. Syukur. Orang naik bas pula tinjau ke jalan. Daripada tingkap bas tu nampak orang lah, sian orang bawa kereta tak boleh tidur. Kita naik bas boleh tidur. Jago. Oh belum. Belum. Kan? Boleh tidur. Orang naik kereta tak boleh tidur. Orang naik kereta
syukur naik kereta. Sebab dia tengok bila dia jalan tu dia potong motosikal. Sian motor tu. Saya pernah ada satu malam tu saya pergi ke mana tu? Saya pergi ke apa? Saya nak pergi ke Perak. Masa tu malam raya Cina tak salah saya lagi gila betul tak pernah nak. Bukan, malam raya haji. Nak beraya ke rumah Pak Ngah saya ke Perak tu. Mampus dia jam. La ilaha illallah. Orang Negeri Sembilan ni kalau jam rasa nak meninggal aja. Orang Negeri Sembilan ni tak biasa jam tuan-tuan. Jadi mak saya tahu jam ni ya Allah Akbar. Kan? Pagi tu pun sampai. Tapi bila berhenti ke Ancian Sungai Perak tu kesian tengok naik motor tu la ilaha illallah. Bergelimpangan tuan-tuan. Dekat wakaf-wakaf tu, dekat pondok-pondok tu dia tidur. Bukan sakit pinggang dah tak ada. Dek jauh bawa motor kesian tuan-tuan. Kita naik kereta pun ponik. Bayanglah orang naik motor tuan-tuan. Kojap menyerap, kojap macam ni. Tu saya heran orang yang konvoi motor besar yang macam ni. Dia tak ponik ke tuan-tuan. Sampai ke Bukit Merah turun macam ni. Sama lah dengan bau kat dalam Bukit Merah. Tak bukan orang sini lah tempat lain. Kan ada lah naik motor besar terasa pula dia gurau. Tapi dia kehandal lah dia boleh tahan. Kan? Orang naik motor syukur sebab aku naik motor laju, orang naik basikal tu lagi kesian. Kadang-kadang bila naik bukit dia pikul basikal tu. Dia lah bawa basikal tu. Bukannya dia kayuh dah, dipikul lah basikal tu. Orang naik basikal syukur naik basikal sebab tahu naik basikal belum pernah lagi roadblock polis tahan dia. Ni kering dia. Dia lah sound polis tu tak nak tahan. Kau ajar. Kau jalan. Orang naik basikal syukur naik basikal boleh kayuh, orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukur aku masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring tak boleh jalan. Orang yang dah terbaring syukur aku masih hidup. Orang tu dah mati pula. Orang yang dah mati tak ada dah habis dah bang. Tak ada syukur dah. Syukur dah milah kan. Tak ada. Dah habis kan situ kan. Tu sebab jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu elok jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila pun tak dalam macam tu. Bila dia dah jatuh tu orang cakap ikut hukum memang mati punya dalam lubang ni. Bomba dan penyelamat tarik pakai tali. Usik tengok berdonyut lagi, hidup dia lagi. Pengsannya apa? Bila dia terjaga, oi bang hebat bang, pakai bomba tu cakap, kenapa? Abang jatuh lubang dalam tapi tak jatuh, tapi tak mati bang. You. Dia pun tinjau lubang tu, langsung mati, terperanjat tengok lubang tu. Tadi tak mati, jatuh tadi. Jadi manusia ni mati bukan sebab yang kita fikir. Tapi mati disebabkan oleh dah sampai ajal. Kata ulama terdahulu, manusia ni akan diuji dengan 99 perangkap kematian. Tapi kebanyakannya lepeh lah. Tapi ada yang tak lepeh. Maksud 99 perangkap kematian ni, pernah tak kita naik kereta, bom kereta sebelah accident, sikit lagi kereta kita, pernah tak? Makna kita selamat. Dia yang kono. Makna kita terselamat satu perangkap. Kita terjun dekat dalam tasik cini. Mak kata terjun tasik cini tu kan. Berenang. Zap 10 orang. Yang timbul seorang. Yang seorang tu selamat. Yang 9 tu langsung mati. Contoh. Mandi kolam, mandi apa, mandi sungai. Tak salah. Lomeh. Tuan-tuan. Nampak tak? Tanah runtuh. Zap. Habis 10 rumah. Rumah kita je tegak. Terlepas satu lagi pangkat kematian. Ada 99 kata ulama. 99 perangkap kematian dalam hidup manusia. Tetapi ada satu perangkap yang manusia tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Itu confirm ji'un. Selepas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan ji'un. Makna confirm mati. Tak ada dah lepas pada dah tua tu dia jadi muda balik. Tak ada. Lepas tu kira mati lah. Macam tu. Kira yang tua jangan terasa hati. Sebab yang tua-tua datang masjid ni satu pencapaian. Sebab kita merasa muda, kita merasa budak, merasa remaja dan merasa tua. Tu sebab budak-budak dengar cakap orang tua memang betul daripada umur 5 tahun dia dah makan garam. Jadi jangan kau petikaikan kenyataan tu. Darah tinggi, kencing manis bukan garam, gula pun dibaham daripada kecil. Jadi tak sah nak ajar tentang, nak belajar tentang kehidupan, tanya orang-orang lama.
macam mana sejarah Kuala Rompin ni marin. Apa pun tak ada dulu. Sekarang macam mana? Jalan ni double lane. Berapa banyak jalan. Terlajak kena U-turn jauh sekarang. Tak macam dulu boleh main simpangan. Tak ada. Okey, yang kedua, belajar tengok orang lagi susah daripada kita. Kita akan bahagia. Betul tak? Sekarang ni kita jadi tak bahagia sebab sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Yang ketiga, sentiasa mengambil hikmah daripada masalah. Dia dah mula laju ni makna sebab saya ni penceramah dalam Malaysia yang faham tanda-tanda muka orang suruh berhenti. InsyaAllah saya akan cuba habis baik. Kalau dah kaki dah melunjuk kejap ke tepi, kejap ke kanan tu saya faham lah tu tanda-tanda dah tak tahan mana lah tu. Sikit gitu tuan. Mengambil hikmah dari masalah tu yang ketiga. Maknanya apa masalah datang? Agaknya ada Tuhan nak bagi aku apa ni. Ya. Rupa-rupa Allah ajar kita. Allah ajar kita dengan macam-macam kesusahan. Rupa-rupa nak tunjuk kat kita betapa baik anak-anak kita. Contohlah duit hilang, tayar bocor. Contoh kan, mak isteri pula sakit. Aduh, kenapa lah macam ni? Tiba-tiba anak telefon. Along mau masukkan duit dia. Itu ada Along apa memang niat nak bagi ayah ni 2,000. Mak tadi dah dengan tiba-tiba duit hilang 200. Duit hilang 200. Nampak tak? Isteri sakit buat pergi klinik 2,000 buat pergi klinik. Tapi isteri dia, suami dia takkan reveal. Kau kalau boleh jangan beritahu mak kau bagi ayah 2,000 ni. Tu suami pula nya pakai. Sebab kononnya dia nak mentadbir sendirilah. Macam itulah. Tuan-tuan ni okey ada satu kisah lah saya share lah. Boleh ya? Boleh ya? Ada seorang tu dia dah buntu macam mana lah nak selesai masalah dia. Anak-anak balik ni bulan puasa ni cerita ni. Anak-anak balik buka puasa. Macam mana nak buat ni? Duit tak ada. Dia pun tulis surat. Ya Allah. Kepada Allah tu. Ya Allah. Minggu ni anak aku nak balik buka puasa dengan aku. Ya Allah. Duit aku tak ada. Ya Allah. Dapat aku RM100 jadilah. Ya Allah. Dapat beli lauk, dapat masak untuk anak-anak makan. Yang benar hamba-Mu, tulis alamat, dipost kepada Allah Ta'ala. Gila tak gila tengok. Masuk dalam surat tu. Hara pejabat pos hari tu. Dia kata macam mana nak post ni tuan? Tuan, kepada Allah Ta'ala ni mana nak post ni tuan? Wah gila ni, macam mana nak buat ni? Dia pun bincang. Okey, yang bos pun cakap, okey sekarang saya ada satu sampul ni kepada Allah Ta'ala. Saya tak tahu dia tulis apa. Jadi saya nak buka. Manalah tahu takut ada duit dalam ni hilang apa, saya kena tanggungjawab. Jadi saya nak buka depan semua orang. Semua saksi ya. Buka. Swap. Dia pun tengok kertas salai. Dia pun baca. Ya Allah. Dia pun baca lah tadi. Yang dia cakap tadi tu. Menangis-nangis lah staf pejabat pos tu yang perempuan tu. Kesian dia ya. Kesian dia tuan. Nabi macam mana? Kita lancarkan derma kilat. Lancarlah. Seorang RM5, seorang RM3, seorang RM10, seorang ni. Kumpul. Berapa semua? RM95 tuan. Alhamdulillah. Okey lah tu. 95. Sikit kena 100. Okey lah tu. Masuk RM95 tu. Masuk dalam envelope. Post. Hantar ke alamat dia. Senyap 2 minggu tu tuan. Lepas 2 minggu. Sampai satu surat lagi kepada Allah Ta'ala. Ini confirm nak cakap terima kasih ni dia kata. Dia kata lah, confirm terima kasih. Okey, sekarang satu surat. Dia nak cakap terima kasih lah tu tuan. Dia pun baca. Saya baca ya. Okay. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Duitnya aku minta tu kau dah makbulkan ya Allah. Alhamdulillah aku dapat jamu anak keluarga aku ni semua. Pada berbuka puasa tempoh hari. Terima kasih ya Allah. Cuma satu je ya Allah aku nak mengadu pada kau ya Allah. Duit 100 yang kau bagi kat aku tu ya Allah tinggal RM95 saja. Tapi aku tak marah ya Allah. Aku tahu ni mesti kerja orang pejabat pos tu. Bayangkan tu. Tak kesakit hati orang pejabat pos tu. Dah lah kawan tu kutip sikit nak tolong, dikutuk pula pejabat pos tu. Kau hajar apa tu tuan-tuan kan. Ini cerita lah tuan-tuan. Tuan-tuan yang carilah pejabat pos mana. Tapi makna kata belajarlah bersyukur. Jangan kita petikai. Dituduh pula buat dosa pula tuduh orang pejabat pos tu. Dah lah kawan tu kongsi sikit kan. Macam itulah cerita tuan-tuan. Ya, ambil hikmah ada masalah. Adalah benda Allah nak bagi kita. Mungkin bila sakit, kita terlantar. Kenapa Allah bagi aku sakit ni? Rupa-rupa baru nampakkan kawan kita yang datang ambil borek dengan kita.
Kawan kita yang kita ingat dia marah dengan kita, dia pun datang, tak adalah, aku tak pernah marah dengan kau. Aku sibuk sikit sebenarnya. Tengok, nampak tak hikmah dia? Barulah nampak betapa menitis air mata isteri tengok kesakitan gitu. Sayang betul dia kayak gitu pun. Wahal waktu kita sehat, kita tongking-tongking, kita marah dia. Apa sayang isteri kita kayak gitu. Hikmah. Kemudian yang keempat, jadikan ujian itu sebagai pembelajaran. Contoh, kena tipu dengan orang, pelajaran. Tonggak-tonggak ada tipu kita. Siapa nak pergi umrah paling murah, datuk, ada satu datuk akan sponsor 3,000, tuan-tuan bayar 4,000 je. Betul ke ni? Betul. Kita pergi hotel Movenpick, dua-dua Makkah Madinah, Movenpick, hotel mewah. Ya ke ni? Ya cik. Dia pun bayar 4,000, siap dapat beg, siap dapat tag. Sudahnya tawaf di KLIA, potang tu dah sampai ke Rompin. Lah kau buat apa ni? Aku balik hari je. Dah kau nak tipu balik hari je mak. Lepas itu, apa dia? Hikmahnya, makna kita tahu nak berhati-hati dah dengan orang. Walaupun orang tu pakai kopiah, walaupun orang tu cakap dia travel umrah, walaupun dia mengaku dia ustaz. Tu dia. Tuan-tuan hati-hati. Tu sebab saya ni orang tak perasan mana dah ustaz kau apa tak perasan. Dia saudara. Saya okey tuan-tuan, saya okey, tak ada masalah tuan-tuan. Saya okey je. Saya ceramah ke ijuk tuan-tuan, orang tak kenal saya. Masuk semayang tu, saya tengok orang dah azan, saya tak masuk dulu. Saya tunggu orang dah masuk. Orang qamat, Allahu akbar, semua dah masuk, baru saya masuk belakang sekali. Senang saya nak jamak dengan Isyak di Ijuk Selangor sebelum PKP. Habis saya semayang, pakcik sebelah saya tu boleh tegur saya, penceramah belum sampai lagi. Dah saya risau, aku salah masjid. Kenapa? Saya kata kan. Saya kata siapa penceramah pakcik? Samsul Debat dah. Sudah dah tak kena saya siapa. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambek sampai dah kena pula itu. Langsung aku senyap nak cakap apa lagi. Ni langsung diam tuan-tuan. Lepas dia datang ke JK masjid dia, tuan kita nak mula dah ni. Saya pun salam pakcik tu, pakcik saya mula dulu. Dia pun pandang macam. Saya duduk kat meja ni tuan, tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Agak malu betul tuan, kesian dia kan. Tapi saya tak kisah tuan. Kata orang tua-tua dulu, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengan orang. Ini malam tu dia tengok tuan, bukan orang lagi dah. Kan? Tapi dia tak perasan. Nak macam mana tuan? Kemudian yang kelima, sentiasa memandang kebaikan. Kita kalau kita pandang keburukan, kita tak akan bahagia. Pandang kebaikan ni tuan-tuan. Adalah benda baik ni. Aksiden, bang aksiden ni bang. Tak apalah. Allah nak bagi abang rehat ni. Bang motor tu teruk bang. Mana ada rezeki beli motor lain. Total loss bang. Tak apa, nombor plate elok lagi tu. Tak apalah kan. Ya, sekarang lah saya tua tengok. Duduk seorang-seorang tapi anak tiap-tiap minggu balik. Anak tanya, mak ada apa-apa mak nak tak? Mak cakap je, itulah. Mak tengok orang sebelah tu tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, macam mana lah mak? Masak air, kan menjerit ceret tu. Habis yang pakai apa sekarang pakai air tekan-tekan tu. Tak payah sebut jenama tuan-tuan. Dia tak tajuk macam kita malam ni. Tapi macam tu lah air mesin air tu. Dia pun tekan-tekan tu depan ni, tekan-tekan tersajuk. Anak pun kumpul duit, bayar bulan-bulan bagi yang mak dapat rasa. Mana sentiasa pandang yang baik-baik. Pandang yang tak elok memang tak ada. Anak ramai, alhamdulillah. Kena anak ramai sangat anak kau tu lah. Salah tu. Alhamdulillah ramai anak kau. Ya tak? Bahagia. Setiap bulan ayah boleh hantar mesej untuk makluman semua. Sekarang dalam grup family tu, alhamdulillah sekarang dah pun masuk 29 hari bulan, 30 hari bulan. Masih ada di kalangan anak-anak yang masih belum membayar duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Apa ya kata? Wah, ilu satu peranjat anak treng masuk kan. Duit masuk. Bayanglah anak 10 orang, seorang 500. Tak 5,000. Oh gila tu kan. Macam ni yang ni orang rasa kan. Alhamdulillah. Tu rezeki tu kan. Anak ramai. Kan? Jadi itulah dia. Jadi saya nak bagi kenapa pula yang terakhir sebagai penutup, 3 sebab manusia tidak bahagia. Manusia tidak bahagia. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada.
Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok orang yang lagi susah pada dia. Ketiga, sibuk sebut apa yang kelebihan ada pada diri dia adalah hasil usaha dia. Aku berjaya, aku kaya ni sebab aku usaha. Tak. Kena ingat apa yang kita ada hari ni dengan izin Allah. Ada orang kerja teruk daripada pagi keluar rumah 6 pergi menoreh kota, pergi sawah pula, potang pula ambil upah basuh pinggan, malam ambil pula upah kat kedai. Sampai pukul 11 malam balik, tidur berapa jam keluar balik awal pagi. Dia bukan susah macam mana? Allah belum izinkan dia senang macam kita. Ada ayahanda bonda yang ada dalam masjid ni hari ni dah tua-tua ni baru nak rasa senang pergi masjid, senang hati sebab anak dah lopeh. Dulu susah. Mana Allah izinkan juga kita senang akhirnya. Itu saja. Kalau anak kita baik perangai, doa. Kat masjid ni doa. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah makbulkan. Jadi rasa cukup sekat tu tuan-tuan. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya berceramah pada malam ini. Saya cukup gamar datang ke topik yang saya belum pernah datang ni. Kan? Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Cuma sedikit makluman saya nak maklumkan kat luar sana sekarang kalau